Best sangat ke kasut carbon fiber plate ni? Best ke? Memang best sangat ke, Leo? Best ke kasut carbon fiber plate ni? Dia lari. Stay tune. Oh, yeah. Bring you up. Yeah, come on. 그랬던 나를 왁박이게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너. 예전엔 너 장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 하자느라고 뭘 입을까 고민을 하는 나. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. Assalamualaikum semua yang awesome di luar sana. Saya Arumi. Terima kasih bersama YouTube channel saya. Kalau anda masih ingat, September subscriber mencapai 1000 orang. Sekarang insyaAllah hari ini dah 3900 subscriber. Mesej saya mudah saja. The more you give, the more will come back. I learn to give not because I have much, but I know exactly how it feels to have nothing. Jadi terima kasih kerana anda terus menyokong YouTube channel saya. YouTube saya terus grow dengan begitu positif sekali kerana sokongan anda. So, siapa-siapa yang belum subscribe tu, subscribe lah cepat. Okay? Cantik. Okay, atas permintaan ramai yang tak putus-putus tanya saya tentang kasut carbon plate, saya cuba jelaskan dalam video-video yang terdahulu. Jadi hari ini video yang sangat special yang ditunggu-tunggu oleh anda semua, yang bertajuk best ke kasut carbon plate. Ni kasut carbon plate ni best sangat ke? Jadi jawapan dia dah ada. Tapi sebelum saya kupas jawapan tu, bagaimana dengan race anda sebelum ini, virtual race anda, Kuala Lumpur Standard Chartered Marathon virtual race? Semua cantik, result pun dah keluar, dah tutup semua. Nanti tak lama lagi saya difahamkan awal Januari pihak penganjur akan post baju dan medal bagi siapa yang membelinya. Saya dah beli dah dengan Eri. Okay, dalam masa yang sama, perkabaran terbaru dari Tokyo Marathon baru saja email 2 hari lepas tentang entry telah dikonfirmkan tarikhnya, iaitu pada 2021 pada bulan Oktober dan 2020 pada bulan Mac. InsyaAllah saya akan mengesahkan penyertaan saya bila dia open balik bulan Januari nanti. Bagi anda nak terus memotivasikan diri anda untuk kekal sihat, untuk kekal berprestasi dan untuk mencabar diri, kita teruskan masuk dan support penganjur-penganjur virtual race yang ada banyak di Malaysia ni, yang available untuk semua orang. Jadi hari ini saya nak review daripada Runster.my. Runster.my, anda boleh tengok dia punya Instagram dia, ada Facebook juga. Jadi Runster baru open 2021 New Year Challenge. Jadi ada full package free untuk anda menyertai virtual run dia berharga RM47 saja. Apa yang anda akan dapat? Anda akan dapat medal, anda akan dapat t-shirt. T-shirt dia mercik. Anda menyertai Merdeka Race yang baru ni. Dan jika anda bernasib baik, anda boleh memenangi smartwatch yang bernilai RM2,299. Wow. Jadi anda boleh menyertai challenge 21 km New Year Challenge. Yes. Jadi berbalik pada persoalan tadi, best sangat ke kasut-kasut carbon plate ni? Jawapan dia memang straightforward lah. Pada saya, sangat-sangat best. 5 sebab utama kenapa kasut carbon plate best. Yang pertama, tanda-tanda kasut-kasut carbon plate ni best, semakin banyak manufacturer telah menghasilkan kasut-kasut carbon plate. Dekat market sekarang ni, yang mendahului adalah Nike, bermula daripada Zoomfly 1. Kemudian sehingga sekarang ni ada Nike Alphafly Next Percent. Kita lihat brand-brand lain. Tengok Adidas, dah ada Adidas Adizero Adios Pro, Brooks Hyperion Elite 2. Ni yang sempat saya listkan lah. Hoka Carbon X2, Asics Meta Racer dan New Balance Fuel Cell. Jadi dah semakin banyak. Jadi kalau dulu kita tengok beria-ia dia orang nak ban kasut-kasut carbon plate ni. Tapi akhirnya setelah ia dilegaliskan oleh IAF, semua pengeluar-pengeluar dah boleh buat kasut carbon plate, menandakan kasut tu sangat best dan boleh pakai. Dan siapa yang tak suka Nike, siapa yang minat Adidas, boleh pakai kasut Adidas. Siapa yang tak suka Adidas, minat Brooks, boleh pakai carbon plate Brooks, mengikut cita rasa anda. Sebab yang kedua, kasut carbon plate ni memang best sebab dia telah terbukti pecah pelbagai rekod dunia dan dipahamkan kebangsaan. Last week Leo Tan telah pecah rekod kebangsaan. Tahniah Leo, anda memang awesome dan
kami semua bangga dengan anda. Antara kasut-kasut yang telah break world record kalau kita tengok untuk marathon masih lagi dipegang oleh Eliud Kipchoge, 2 jam 1 minit. Ni yang official dia menggunakan kasut Vaporfly Elite 2. Kemudian yang terlaju pun masih Eliud Kipchoge, dibuat di Ineos Challenge 1 jam 59 minit. Menggunakan Alphafly Next Percent. Dan yang terbaru Valencia Marathon baru-baru ni pada 6 Disember, half marathon oleh Kibiwit Kendi menggunakan Adios Pro. Yes, Adidas akhirnya kembali masuk dalam senarai dan satu perkembangan yang sihat. Kalau perempuan memang ramailah daripada marathon masih lagi dipegang oleh Brigitte Coxey, Vaporfly Next Percent. Dan yang terbaru half marathon woman sekali lagi kembali kepada Adios Pro, iaitu Perez Jeffy Kirchir, 1 jam 5 minit. Masya Allah lajunya half marathon dia. Dan macam lari 10 km kita orang semua. Sebab ketiga, kasut-kasut carbon plate ni sangat best. Sebab kita nak embrace teknologi. Zaman sekarang, zaman teknologi, kita tidak boleh ketinggalan untuk rejoice teknologi dan inovasi. Contohnya zaman sekarang, zaman 2020 nak masuk 2021, anda ada pilihan guna smartphone ke, guna public phone atau analog phone. Jadi dah tentunya anda nak guna smartphone, tidak mahu ketinggalan. Dan smartphone tak semuanya mahal, ada yang murah. Begitu juga dengan kasut-kasut carbon plate. Ada mahal, ada murah, ikut taste dan cita rasa anda. Saya sangat suka kasut-kasut carbon plate ni sebab sangat selesa. Apabila saya pakai kasut-kasut carbon plate ni, dia memberi motivasi kepada saya untuk keep on going, turun training dan mengekalkan prestasi. Kemudian kasut-kasut ini dalam masa yang sama membantu prestasi. Sedikit sebanyak membantu prestasi sebab dia dah didesign, dia dah di-crafted dengan begitu highly engineered, dia mengelakkan injury. Jadi itu yang paling kita takut sekali. Dan yang terakhir, kenapa kasut carbon plate ni sangat best? Sebab apa tau? Sebab Arumi cakap. Jadi sebab ramai juga masih tanya saya, mana yang lebih baik, kasut Nike Alphafly Next Percent ataupun Vaporfly Next Percent? Saya akan bagi anda detail pilihan saya dan saya analisis satu persatu mengikut kategori. Tapi yang ni anda lihat, ini kasut carbon plate tahun 2017 dan ini tahun 2020. Teknologi dia berevolusi. Hakikatnya, kita sebagai pengguna, sebagai runner menikmati hasil pengeluaran teknologi itu. Cuma satu je lah, kasut-kasut carbon plate ni, especially yang Nike, harganya mahal. Saya sangat bergembira apabila pengeluar-pengeluar jenama lain pun berlumba-lumba nak buat, sebab semakin banyak kompetitor, Nike tak dominasi, jadi semakin sihat. Dan saya berharap untuk masa-masa akan datang, kasut-kasut carbon plate ni, teknologi ni akan menjadi murah di masa-masa akan datang dan semua orang akan mampu membelinya. Betul tak? Jadi sebelum kita pergi challenge kedua-dua kasut ni, secara teorinya orang tanya, kenapa carbon plate ni membuat larian tu laju? Betul ke laju? Jadi yang pertamanya, kasut carbon plate ni secara teorinya memang direka untuk membantu prestasi. Maknanya lebih laju. Yang pertamanya dengan stack height dia. Stack height dia penting. Kalau stack height-nya rendah atau sikit, mungkin keberkesanan carbon plate tu tak sesuai. Kenapa? Sebab yang ni 40 mm, sangat tinggi. Jadi dia ada ruang untuk carbon plate tu melengkung. Jadi fungsi melengkung tu, kalau anda lihat, carbon plate tu tidak boleh lurus. Dia kena melengkung. Sebab bila dia melengkung, dia ada daya tujahannya. Maka kita moldkan, kita blendkan sekali dengan midsole ataupun foam yang ada ni. Itulah faktor-faktor yang utama yang membuatkan kasut itu berlari lebih laju. Mid foam tu, kita ada macam-macam teknologi. Saya cerita Nike lah. Kita ada Lunar Lawn, kita ada Cush Lawn, kita ada React Foam, kita ada yang terbaru, yang terhebat sekali, Air Zoom yang ada pada kasut Vaporfly dan Alphafly. Sebab carbon plate ni dia lurus tau. Kalau anda pijak besi, dia kadar kelenturannya sangat tinggi. Dia tipis, dia ringan, tetapi dia punya sifat dia, karakter dia, kelenturan dia sangat tinggi. Apabila daya dikenakan terhadap anda punya tapak kaki ni, bagaimana ia nak betulkan balik anda punya kaki, kasut tu dia nak kembalikan kepada bila anda dah pijak kepada bentuk asal, supaya kaki anda dalam keadaan form yang sentiasa cantik dan landing anda sentiasa tepat. Apa beza kasut yang tak ada carbon plate ni? Apa bezanya? Apabila daya dikenakan, dia nak kembalikan tu dia tak cukup. Maknanya propulsion dia tak cukup. Itu yang kita katakan propulsion. Propulsion ni untuk membantu kaki kita propel. Macam basikal anda tengok macam propel. Jadi itulah tujuan carbon plate tu. Jadi apabila tak cukup energy return, anda cepat penat. Bila cepat penat, muscle anda cepat sore dan kemungkinan anda akan cepat injury. Jadi kasut ini design dia adalah untuk berlari dengan jarak yang jauh dalam keadaan selesa
dan dalam masa yang sama dia membantu anda mengekalkan prestasi. Carbon plate tu berfungsi dengan baik dengan pemilihan foam yang sesuai. Macam Airzoom ni memang superb lah. Pada saya dia magic lah. Foam yang sangat magic. Dia sangat responsif dan dia sangat ringan. Anda bayangkan kalau cushion ni, midsole ni dia stiff. Stiff ni maknanya dia keras sikit, tak lembut dan responsif macam ni. Jadi energy return tu tak efektif. Apabila energy return tu tak efektif, walaupun ada carbon plate, dia kurang berkesan dan dia macam tak ada function sangat. Okay. Berapa laju anda boleh lari dengan kasut-kasut seperti ini? Kalau anda tengok reviews daripada reviewer terkenal, Sage Jam Demo di YouTube dia kata lebih kurang 5 ke 6 second per mile laju. Dan analisis saya sendiri buat lebih kurang 5%, average 5% kelebihan. Sebab apa? Heart rate saya lebih rendah sikit. Okey, ini masa yang dinanti-nantikan antara Alphafly dengan Vaporfly. Mana pilihan saya? Yang pertamanya saya pecahkan kepada 5 kategori. Macam mana saya nak pilih? Kena ingat kasut ini didesain untuk marathon race running shoes. Okey, jadi untuk kategori itu ini penilaian saya. Dari segi berat, Nike Alphafly Next Percent. Beratnya untuk saiz saya US 11 230 gram. Vaporfly 215 gram. Hui, ringannya kasut ni. So 9 markah untuk Alphafly dan 10 markah untuk Vaporfly. Dari segi design, dua-dua ni sebenarnya mengecil. Yang Alphafly ni nampak bulky sikit, tapi itu memang taste saya. Design ini dia subjektif. Lain orang lain taste dia. Jadi untuk dari segi design, saya bagi Vaporfly 9 markah dan Alphafly 8 markah. Mainly sebab saya nampak lebih racing sikit. Yang ni sedikit bulky, tapi dua-dua merecik. Nike mengeluarkan material yang berlainan, dua-duanya teknologi terkini. Untuk Vaporfly, Nike design Vapor Weave, dia macam plastik yang high grade punya, sangat elastik dan sangat selesa. Dan ini Atom Knit. Jadi dari segi markah, saya bagi Vaporfly 8 markah. Kenapa 8 markah? Saya rasa macam bahagian sini ada macam sendak sikit. Still selesa tapi sendak sikit. Okey, tetapi overall 8 markah tetap tinggi. Dan Alphafly 10 markah. Apa dia? Pertamanya ini kasut yang sangat selesa, pernah saya pakai seumur hidup saya. Untuk larian yang jauh, dia sangat selesa, true to size, tak perlu upgrade size, tak perlu kurangkan size. Memang cantik. Kemudian Atom Knit ni pada saya satu magic lah. Satu dengan breathable, dia ada rongga. Dia tak kalis air yang terlalu obvious, tetapi yang paling penting dia tak menakung air. Saya dah lari dalam keadaan yang basah baru ni. Apa dia adalah perfect pada saya. Pertamanya kita pergi Vaporfly. Dari segi Vaporfly, Airzoom ni sangat perfect. Ada full length carbon plate. Untuk midsole ni saya bagi 9 untuk Vaporfly. Dan untuk Alphafly, teknologi, kombinasi teknologi Airzoom, full length carbon plate dan 2 giant airpod di sini. Dan untuk Alphafly saya bagi 10 markah. Kenapa 10? Sebab platform dia lebih besar, lebih stabil dan lebih selesa. Jadi untuk pronation, jenis larian anda macam mana sekalipun, under pronation ke, over pronation ke, ia sangat sesuai. Kasutnya sangat stable dan kasut kaki neutral pun boleh pakai kasut ni. Dan dia kasut yang universal. In addition, apabila ada airpod ni, anda rasa macam ada double carbon plate, double propulsion, which is bila anda lari, sensasi larian tu sangat-sangat superb. Dan itulah yang saya rasakan kasut ini punya midsole adalah yang paling perfect setakat ni saya pernah pakai. Dan semua tahu kasut ini dalam video saya yang terdahulu adalah kasut pilihan saya tahun 2020 dan all time favourite saya setakat ini. Kalau ada rezeki, saya nak beli lagi satu. Jangan bagi tu Eric Syarida. Untuk Vaporfly, kasut ni dah 100 km lebih lah akhirnya. Nampak sangat saya tak berapa banyak lari tahun ni. Atas sebab MCO dan kesihatan saya bagi 9. Pertamanya kasut ni adalah personal best saya untuk 5 km. Dan insyaAllah apabila saya nak break 10 km nanti pun saya akan guna kasut ni. Kasut ini saya nampak lebih untuk short distance. Sebab yang pertama, dari segi selesa, saya lagi selesa ni untuk long distance. Dan kasut ni ada sedikit stiff, tapi dia adalah kasut yang sangat berprestasi tinggi, yang sesuai untuk saya. Saya bagi 9. Dan Alphafly, kasut ini adalah yang terbaik, paling sempurna, tak cakap banyak, 10. So ia membantu prestasi untuk semua jenis larian. Nasib baik dia mahal, kalau tak hari-hari saya akan pakai kasut ni. So in conclusion, antara kedua kasut ni, satu saingan yang sangat-sangat sengit,
Markah untuk Alphafly 94% dan Vaporfly 90% secara keseluruhan. Dan kasut yang menjadi pilihan saya untuk overall adalah Alphafly. Okey, tapi kena ingat apa yang saya review kasut hari ini mengikut kesesuaian saya, taste saya punya analisis dan saya punya keselesaan. Mungkin berbeza dengan anda. Mungkin ada setengah-setengah poin yang anda boleh gunakan yang boleh membantu anda untuk membuat pilihan. So, secara keseluruhannya kasut-kasut carbon plate ni memang best. Best untuk saya dan best untuk anda semua. Apa salah anda cuba? Cakap banyak tak ada. Anda pakai baru anda tahu. Okey? Harap video ini membawa manfaat kepada anda, menjawab persoalan-persoalan anda dan memberi petunjuk panduan kepada anda untuk memilih kasut-kasut yang sesuai untuk anda. Alright? Dan kalau anda suka video ini, tekan butang like, tinggalkan komen-komen yang konstruktif, bagi tahu saya apa kasut-kasut carbon plate yang menjadi pilihan anda dan anda suka hari ini. Dan yang paling penting, subscribe lah. Terima kasih semua. Macam biasa, stay fit, keep healthy and keep running. Assalamualaikum. So, secara keseluruhannya, kasut-kasut carbon plate memang best.